Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda semua sihat. Saudara Rosman Ahmad, Puan Aisyah Haji Ahmad. Kita juga saudara Madam K, saudara Ramzul, apa khabar sahabat? Saudara John Mention, saudara Muhammad Saleh bin Abang, Cik Nan, saudara Bunga Yan, saudara selamat petang. Kata Izidin dari Pulau Pinang, cuacanya mendung di Pulau Pinang, ya saudara Ramzul. Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabarku? Moga sehat. Saudara Muhammad Rahmat, saudara Teh Harian, saudara Profesor Razmi, saudara Haikal, saudara Waris Aris, Waidah Nordin. Bagaimana cuaca sekeliling rumah anda, saudara? Kawasan rumah saya hujan. Tadi di Kuala Lumpur hujan lebat, saudara. Hujan memang musim sekarang ni, sekejap ada, sekejap tak ada. Muhammad Rodhi, saudara Sad Boy, saudara John Rain, saudara Yunus Wahab. Kita juga Puan Hamidah Ahmad. Ramzul, apa khabar? Waalaikumsalam. Puan Nursyah Talib. Saudara Amirah Huda, Zakaria Omar, saudara Razim Musa, saudara Yusri Jabri, Iza Izham. Salam dari Johor Bahru hadir. Cuaca cantik di Johor Bahru. Alhamdulillah, saya mendoakan segala-galanya okey, saudara. Dan tempat saya masih lagi awal pagi tadi terang benderang cuacanya. Tapi bila sampai saja lepas Zohor, hujan lebat berterusan. Itu keadaannya. Ya, Makcik Kayo, apa khabar? Cepat kaya. Saudara Raja, saudara Mak M. Yasin, saudara Along Johor, saudara Supri, Sidah Hasyad, Ernidam, saudara Abdul Rahman, Niraj. Begitu juga B. Anihat, saudara Puan Hamidah Ahmad dari Johor Bahru, mendung katanya. Tapi Izari Izham dia kata cuaca cantik. Itu wallahualam sawab, saya tak tahu. Mungkin sebelah satu cantik, sebelah kiri tak cantik. Terpulanglah pada laporan anda. Terima kasih kerana memberi pencerahan pada saya. Kedudukan cuaca. Kata saudara Madam K di Sungai Mati Tangkak, baru lepas hujan lebat, guruh masih berdentum-dentam. Ya saudara, Puan Hamidah Ahmad, Johor Bahru mendung. Jadi cuaca sekarang ni tak menentu. Saya mengharapkan agar teman-teman semua berhati-hati. Yang paling penting kalau ada hujan dan ribut petir, janganlah keluar rumah, saudara. Apa yang berlaku di Kanga 3 hari dulu agak menyeramkan kita, saudara. Baik, saudara, hari ini hari Ahad, tanggal 10 Disember, saudara. 10 Disember artinya tinggal lagi sekitar lagi 20 hari. Habislah usia kita di usia tahun 2023. Kita akan memasuki tahun baru 2024. Aduh, hai cepatnya masa berjalan, saudara. Semakin usia meningkat dewasa, saudara, tahun-tahun itu masa berlalu begitu pantas, ya. Rizana Cik Ani, selamat di Kedai Kajang mendung, ya. Saudara Hasan Harun dari Bukit Jalil, meriah hari ini katanya. Ada apa tu di Bukit Jalil? Oh, hari ini sambutan Madani setahun, saudara. Saudara Legasan Waringgisan dari Pulau Pinang. Kirian, Madam K, hamba Allah Insani. Begitu juga saudara Along dari Johor, saudara. Baik, saudara. Tanggal 10 Disember 2023, saya mulakan bicara saya dengan sedikit pengetahuan. Teman-teman menghantar kiriman. Saya kalau izinkan, saya akan membaca sesuatu yang baik untuk kita. Sekadar renungan waktu petang, saudara. Kerana Imam Ghazali telah menggariskan dan menerangkan dengan panjang lebar sebab-sebab yang mendorong seseorang itu melakukan perbuatan mengumpat. Ini mengumpat ni, saudara, antara dosa, saudara. Mengumpat, memfitnah. Kerana antaranya disebabkan oleh kemarahan dan dendam. Kerana perasaan dendam, dengki itulah menjadi pendorong kuat kepada perbuatan mengumpat. Jadi perbuatan mengumpat juga terdorong daripada pengaruh kawan-kawan. Biasanya bila kita bergaul dalam pergaulan, yang terlibat akan membantu dan menukuk tambah perkara yang kita katakan. Jadi kena ingat, saudara, bahawa amaran mengumpat itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, saudara, dan perlu kita hayati. Maksudnya, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik
membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukannya. Selidik dulu kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Ingat saudara, ayat daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Jadi berhati-hatilah sahabat, jauhilah mereka yang suka mengumpat ataupun mengada-ngadakan cerita. Saudara, itu penting saudara. Baik saudara, apa nak cerita petang ni? Petang ini saya amat sedih saudara bila menatap berita semalam. Petang semalam saya menatap berita tentang bagaimana seorang anak yang dia begitu, anak dah dewasa, umur 20 lebih. Saya yakinlah itu merupakan permata hati dalam sebuah keluarga. Tapi akhirnya dalam usia ibunya 70 tahun, bapanya 80 tahun saudara. Ibu 72, bapa 80 tahun, akhirnya bertempat di kampung Sungai Pencala saudara, berhampiran dengan tempat pembunuhan adik Zian. Tapi kali ini nampaknya sepasang suami isteri itu, warga emas, ditemui mati kerana dipercayai, kita boleh kata tuduh saya, dipercayai oleh pihak polis, dibunuh oleh anak sendiri. Jadi katanya berlaku pergaduhan antara pasangan sebut dan anak lakinya yang berusia 42 tahun. 42 tahun saja masih tak boleh berfikir. Katanya mungkin ya saudara, katanya mungkin pengaruh dadah. Dalam usia 42 tahun dia menjadi penagih katanya, dan dia dipercayai mengambil senjata tajam sebelum menikam kedua ibu bapanya, menyebabkan mereka mengalami kecederaan parah, terbaring berlumuran darah, dan apabila sampai saja pihak berkuasa, pihak polis, kedua-dua ibu dan bapa tersebut telah pun kembali ke rahmatullah. Samsuri, apa hal pula ni? Tak baik saudara nak maki-maki orang, kata pencacah dan sebagainya. Anda nak marah-marah lah, ini bukan segmen politik. Saya haraplah janganlah gunakan halaman saya ini untuk maki hamun. Saya sedih melihatkan macam mana saudara, bagaimana pihak polis yang tiba ke tempat kejadian dan melihat kedua-dua mangsa disahkan sudah pun meninggal dunia, mati dibunuh oleh anak sendiri saudara. Punca tak tahu, mungkin pergaduhan kerana wang ringgit dan sebagainya saudara. Dan ini amat menyedihkan, berlaku di Sungai Pencala, di kawasan tengah-tengah kota raya di Negeri Selangor dan Kuala Lumpur berhampiran. Kota raya, saya agak kota raya Kuala Lumpur lah saudara. Di Sungai Pencala tu dia hampiran dengan Taman Tun. Saudara, itu gambarannya saudara. Bagaimanapun pihak polis mengesahkanlah bahawa kedua suami isteri itu memang mati dibunuh di sebuah rumah mereka di kampung Sungai Pencala malam semalam saudara. Dan menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid, mayat pasangan warga emas tersebut ditemukan terbaring berlumuran darah di ruang tamu rumah. Bagaimanapun suspek dikatakan melarikan diri masuk ke dalam kawasan hutan atau semak yang berhampiran. Dan apabila pihak polis mengadakan gerakan mula mencari suspek, dilakukan dengan bantuan unit anjing pengesan K9, dan akhirnya pihak polis telah pun berjaya memberkas lelaki tersebut saudara. Kata Datuk Alauddin selaku Ketua Polis Kuala Lumpur, beliau mengesahkan bahawa sudah boleh ada tangkapan dan direman selama 16 hari untuk siasatan. Bagi saya soal reman ke tangkapan ke saudara, saya rasa sedih lah kalau seorang anak sanggup mengambil tindakan yang sebegitu zalim terhadap ibu dan bapanya. Saya rasa mungkin lah saudara, ini jangan kita buat cerita. Saya merasakan bahawa kejadian tersebut perlulah kita hayati dan jadikan tauladan saudara. Mungkin sebab katanya kalau disebabkan oleh dadah, jadi sebab itulah bahayanya kalau anak-anak kita terjebak dengan najis dadah. Tapi yang ini saya tak tahulah, biarlah pihak polis yang melakukan siasatan. Cuma saya sedih bagaimana kedua-dua ibu dan bapa melihat anak lelakinya berusia 42 tahun. Tentulah dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang.
Akhirnya jadi begitu saudara, porak-poranda kehidupan, dan ibu dan bapa ditemui mati, ditikam, dibunuh oleh anaknya sendiri. Astaghfirullahalazim. Jadi kalau ini saudara sebagai tauladan kita semua, cerita sedih lah petang-petang minggu ni. Semalam saya baca, malam tadi nak tidur, tak dapat saya nak membayangkan bagaimana keadaan ibu kesengsaraan sebelum kedua ibu tersebut mengembuskan nafas yang terakhir atas perbuatan anak sendiri saya. Mak Lailat kata, tak apalah dia, jangan kita biarlah Samsuri itu, biarlah cara dia lah. Saya kadang-kadang teman-teman ni kerana akibat kesan daripada politik. Sebab itu macam mana titah Duli Yang Mulia Sultan Nazrin Shah, Sultan Perak hari ni baginda bertitah. Dia kata kesan daripada pemimpin percaturan politik, akhirnya rakyat jadi kelangkabut, rakyat jadi tidak menentu. Jadi akhirnya budaya saling hormat menghormati hilang saudara. Saudara Raja Sulaiman, Raja Mahmud, sepatutnya kita memahamilah arti kehidupan. Kita harus berkongsi ilmu kebaikan. Itu yang selalu saya wawarkan pada saudara, supaya kita paling penting saudara, kita berusahalah untuk mendidik anak-anak kita. Pertama-tama sekali, jangan lari daripada ajaran Islam. Kalau kita mendidik dengan ilmu agama, insya-Allah. Saya dalam keadaan begini, sekarang ni pun saya nak bagi tahu anda semua, COVID pun semakin bertambah di Selangor pun meningkat lagi. Berhati-hati kita saudara. Tapi bila baca cerita begitu, astagfirullahalazim, saya mengucap berkali-kali saudara, anak sanggup mengambil nyawa kedua ibu bapanya tanpa redha saudara, hanya kerana mungkin kalau dadah lah, kalau kena wang lah, hilang pertimbangan dalam kehidupan. Saudara, jadi kalau ini sebagai tauladan, didiklah anak-anak kita untuk sentiasa berkasih sayang, ada rasa menghormati kedua ibu bapa saudara. Itu yang paling penting. Tapi kadang-kadang kalau kita manjakan anak yang keterlaluan, kita terlalu manja pun kadang-kadang kesannya begitu saudara. Apa yang berlaku saudara, saya melihat dalam satu catatan saudara, ini bukan di negara kita tapi di negara China. Dulu satu orang anak kecil, dia usia 10 tahun. Dia menggemparkan dunia kerana kehebatannya dan dianggap sebagai budak genius. Kerana dalam usia 10 tahun dia dah masuk universiti. Dalam bidang matematik gunaan. 10 tahun, kemudian masa 16 tahun dia memindahkan pengajiannya dalam matematik gunaan. Agak menarik saudara, ini di China saudara, apabila sewaktu dia nak masuk universiti, ini di Beijing saudara, dia dari mana tak tahu saudara, dari mana, Zhang Yang, dia memanglah dia tak ada apa-apa, tak punya wang dan sebagainya, dia menuntut supaya kedua ibu bapanya menyediakan dia pangsapuri. Kalau bapa saya, mak saya nak hantar saya belajar di universiti di Beijing, mesti belikan saya pangsapuri. Jadi kedua ibu bapa sebut berusahalah walaupun tak punya wang. Dia bapanya, bapa Zhang Yang, bapa Zhang Yang ni memanglah bijak juga secara otak fikirannya. Dan akhirnya dia berusahalah mendapatkan sebuah pangsapuri yang disewa di sekitar kota Beijing. Tapi bila anak tanya, dia kata inilah rumah you, bapa dah beli. Jadi itu sebagaimana yang dilaporkan oleh sebuah media, iaitu Auditi Central di China saudara. Dan dia menuntut saudara, dalam kenyataannya sikap dia memang mendapat cemohan warga saudara, bila dia mengatakan bahawa dia nak belajar, bukan dia nak belajar, bapa dia yang mintakan dia belajar. Sombonglah saudara, kononnya bijak sangat. Saudara, kononnya dia hebat. Dia kata nak belajar mesti sediakan dia pangsapuri. Tanpa memikirkan kedua ibu bapanya bukanlah orang yang ada-ada. Tapi dia belajarlah sampai dia tamat, dan kemudian selepas keluar daripada universiti tersebut, dia berkhidmat di Universiti Aeronautik dan Astronautik di Beijing saudara, untuk melanjutkan lagi pengajiannya dalam bidang PhD. Dan dia menjadi bahan utama berita di negara tersebut kerana kematangannya memberi pelbagai formula, dan yang paling dibenci oleh rakyat walaupun dia bijak kerana kesombongannya bila dia minta ibunya memberikan dia sebuah pangsapuri.
Atau dia kata dia tak nak meneruskan pengajian dalam bidang PhD. Sebab dia kata, ibu bapa saya mahu saya tinggal di Beijing. Namun jika saya tidak punya rumah sendiri, saya akan hanyut. Jika saya seperti mereka, mengapa ibu bapa saya mahu saya mendapat ijazah kedoktoran, katanya. Itu keadaannya. Kalau mak aku miskin, mak aku susah, takkan aku nak ambil dia, mereka paksa aku dapat ijazah kedoktoran. Jadi kalau hendak aku belajar, mesti belikan aku sebuah paksa puri. Itu sikapnya yang disiarkan oleh media. Dan akhirnya warga Cina membuatkan tulisan yang agak negatif dah dia. Dan selepas dia bekerja, tak lama saja, sebulan saja, dia bekerja dengan sebuah syarikat penerbangan, akhirnya dia berhenti. Kerana bijak sangat, sampai hari ini dia kata tak ada kerja pun. Sombong dan terpaksa balik ke keluarganya untuk menumpang kehidupan. Dalam usia sekarang ni, usia 28 tahun, ada PhD, tapi tak ada kerja. Oh, sombong. Itu gambaran saudara kalau anak-anak ni saudara, kalau sombong pada kedua ibu bapa, maka akhirnya kehidupan mereka tak selamat. Saya tak tahulah apa nak jadi pada lelaki yang sanggup membunuh ibunya. Ini bukan kejadian pertama di negara kita saudara. Ada beberapa kali kejadian macam-macam. Kesan dadah, akhirnya anak sanggup membunuh ibunya kerana nak gunakan duit. Begitu juga saudara. Jadi kesombongan anak-anak pada keluarga, pada ibu bapa ni perlu kita hayati. Ya saudara. Ya saudara, kematian begitu kategori syahid ke? Saya tak tahu saudara. Soal kematian ni, soal kematian dibunuh ni syahid atau tidak, saya bukan pakar agama. Saya tak boleh meletakkan hukuman saudara. Waalaikumsalam saudara Dut 79 ya saudara. Tapi bagi saya ini adalah pengajaran yang penuh kita hayati. Dan kadang-kadang saudara, kita memang ada mempunyai anak-anak yang genius. Tapi kalau mereka bijak masa mana pun, janganlah didedahkan melalui media massa, kononnya dia teristimewa. Macam lagu Kau Yang Teristimewa yang dinyanyikan oleh Allahyarhamah Adibah Nur. Bila kerana merasakan dia terlalu teristimewa, akhirnya dia jadi bertukar sikap saudara. Bagaimana kita dulu, saya ingat dalam, tak silap saya 10 tahun dulu, kita juga digemparkan bagaimana seorang anak gadis yang dalam usia yang terlalu kecil, dia sudah mendapat ijazah dari universiti dan kemudian melanjutkan pelajaran di London. Anak gadis saudara. Dan waktu usia yang terlalu muda. Dan dia belajar di London, tapi bila dia belajar di London sampai di sana, dia mengalami kejutan budaya ataupun culture shock. Saudara. Dan akhirnya saya hebohlah ketika waktu itu, mana gambarnya dapat dilihat dalam majalah Playboy, dalam gambar-gambar yang agak tidak baiklah saudara. Saya tak tahu apa dah jadi gadis sebut saudara. Dia terjebak dalam apa yang saya katakan sebagai cultural shock. Jangan lupa saja, sebab kalau kita ada anak-anak yang bijak, janganlah terlalu sangat kita menonjolkan kebijaksanaan mereka. Ya Puan Sharifah Hafifah, bagi saya seadanya lah. Kadang-kadang kita ibu bapa ni mungkin nak menunjukkan bahawa dia proud ataupun bangga sangat mendapat kurniaan ilahi, anak ataupun anak lelaki ataupun perempuan yang bijak, jadi didedahkan oleh media massa. Jadi akhirnya anak ini jadi sombong. Itu kisah seorang gadis, saya lupa nama dia. Tapi ini berlaku saya ingat dalam 10 tahun dulu. Dia bijak, masuk universiti, kemudian dapat pelajaran, melanjutkan pelajaran lagi di London. Waktu tinggal di London setahun, okey, 2 tahun, kena hilang. Cerita dah. Tiba-tiba masuk tahun ketiga, dia laporkan hilang daripada asrama. Kenapa tinggal tak tahulah. Tahu-tahu ditemui gambarnya dalam majalah Playboy, dalam gambar yang tidak begitu baik. Akhirnya apa jadi saudara? Amat rugilah negara kita yang mempunyai warisan yang genius seperti itu. Begitu juga saudara, jangan lupa. Saya ingat sekitar tahun 1977 dulu ada seorang anak lelaki yang juga dianggap sebagai genius. Jadi kerana media mendedahkan, itu Gaddafi, tak silap saya. Gaddafi ke Hadafi. Itulah namanya dari, tak silap saya, dari Kuala Ketil Kedah. Kulim, saudara. Dia di Baling. Dan kerana kebijaksanaan dalam usia 5 atau 6 tahun, dia sudah boleh membaca. Jadi dianggap bijak saudara. Akhirnya pengarah Allahyarham Tan Sri Jin Samsudin mengambilnya berlakon dalam filem, tak silap saya, dalam filem Menanti Hari Esok. Dan dia diwawarkan sebagai anak genius. Dan semua orang terpegun. Tapi akhirnya bila sampai usia
meniti remaja dan tidak mampu untuk membawa gelaran ataupun membawa penghormatan ataupun yang dianggap sebagai genius itu tiba-tiba boleh merubah sikapnya. Dan tak tahulah, ada katanya dia terjebak dalam dadah katanya, tapi saya tak yakin takkanlah anak yang genius begitu. Cuma hari ini dulu ada ditemui di Pekan Kuala Ketil katanya dia buat berniaga kedai kopi. Saudara Muhammad Zul Ahmad, ibu bapa sanggup berkorban demi anak-anak. Bila dah besar dan dewasa, mereka mula membuat sikap yang negatif. Itu keadaannya, saudara. Saya setuju dengan pandangan Saudara Muhammad Zul Ahmad. Itulah keadaan kita. Anak-anak ni kadang-kadang tidak mahu memikirkan untuk membalas jasa kedua ibu. Ibu bapa sanggup berkorban nyawa. Lebih-lebih lagi ibu, saudara. Ibulah yang selalu mendidik. Tapi bayangkanlah apabila mereka sudah dewasa, dengan ilmu yang dibekalkan di dada mereka, tiba-tiba terjebak dalam aliran yang tidak baik, tentulah mengecewakan. Saudara Muslisu dia kata ceria baju biasalah saudara hari Minggu, tapi muka tak ceria lagi saudara, masih lagi dalam keadaan saya terpaksa lagi kuarantin di rumah. Sebab sekarang ni saya nak bagi tahu kepada anda, mungkin malam nanti saya akan memberi penjelasan, pencerahan tentang wabak COVID yang semakin meningkat katanya. Saudara Mak Duan dari Tampau, saudara Yaakob, saudara Mak Zul, tunjuk perangai besar kepala, mentang-mentang bekerja dan pangkat besar, gaji mewah kehidupan, dan ada mereka sanggup buang kedua ibu bapa pun ada saudara. Itu yang saya selalu ingatkan. Kita kalau ada kedua ibu bapa kita masih hidup, santuni mereka. Sebab itulah kunci syurga kita sebenarnya saudara. Banyak orang tak tahu, kadang-kadang mereka lupa, terlepas pandang. Saudara Jaharudin, ya. Bila mereka merasakan mereka mempunyai kewangan yang kukuh, mereka berjaya dianggap sebagai berjaya lah, memegang jawatan penting dan sebagainya, dia sombong pada ibu bapa. Dan malahan ibu bapa dianggap sebagai kolot, pandangan ibu bapa tak boleh diterima. Ini banyak berlaku saudara. Banyak berlaku pada anak-anak yang asalnya dari desa. Kalau mereka dibesarkan di tengah-tengah kota raya macam Kuala Lumpur ni kurang sikit, tapi yang laporan saya dapat, kalau mereka datang daripada keluarga yang dulunya miskin, bapanya sebagai nelayan atau penuri getah. Saudara Musli Su dia kata bekas pengetua saya PMX bagi anugerah tokoh ummah Ustaz Arifin bin Omar. Alhamdulillah. Di sekolah mana tu? Dia kata PMX bagi anugerah tokoh ummah Ustaz Arifin bin Omar, ya saudara. Saya harap saudara Muslim Su bagilah tahu penjelasan sepenuhnya. Saya tak dapat laporan, tak dapat saya nak jelaskan. Bagaimanapun saya bersetuju dengan pandangan Nur Hadi Husin. Kita harus menghargai pengorbanan ibu bapa kita. Tanpa mereka kita tidak akan wujud saudara. Dan saya selalu katakan, ibu bapa anak-anak yang datang dari kawasan daerah pedalaman atau daerah desa saudara, bila dapat belajar, mereka mengalami culture shock. Belajar di tengah-tengah kota raya, di universiti-universiti, kemudian dihantar ke luar negeri. Bayangkanlah saudara, tiba-tiba boleh jadi warga kota London atau warga Amerika, belajar di sana. Tiba-tiba tentulah akan menghadapi kejutan budaya. Dan bila rasa dah besar, dah hebat, dapat belajar ke London, balik kampung rasa jijik. Itu naluri kemanusiaan. Saya rasa benda ini perlu dikikiskan. Sebab itu saya mengharapkan agar macam MARA misalnya, kalau sebelum nak menghantar pelajar-pelajar kita ke luar negeri, lihat latar belakang mereka. Kalau mereka latar belakangnya datang daripada desa-desa pedalaman ataupun anak orang miskin, perlu ditanamkan semangat. Pertama sekali kecintaan. Saya ditahir dalam paket ada botol tak tahulah ini. Saudara, itu saya rasalah. Apa khabar Saudara Faris Omar? Lama tak dengar cerita Saudara Faris Omar. Saya bercerita tentang saya waktu petang saya tak bercakap politik. Waktu petang jam 5 saya bercerita tentang kehidupan, saya mengimbau masa silam. Yang saya imbau masa silam tentang anak gadis kita yang genius, yang dianggap seorang pelajar yang terhebat. Saudara, apa hal pula tu Faris Omar? Faris Omar kata syok sendiri dia ni. Siapa yang syok sendiri? Saya tak tahulah saudara. Jadi saya merasakan cerita-cerita begini yang kita harus timbulkan untuk warga sebagai satu tauladan saudara. Saya Faris Omar ni lama tak jumpa sahabat saya sebenarnya.
Sanimu, buka mulut je bohong siapa pula. Ni apa cerita ni saudara? Tiba-tiba cerita bohong, cerita takkan cerita bohong. Saya mengajak teman-teman untuk adalah sedikit kesedaran. Tambah-tambah lagi kalau kita mendidik anak-anak kita, itu saja. Tiba-tiba Sanimu dia kata saya buka mulut je bohong. Siapa lah bohong? Tu pulang lah saudara. Tak apalah Azrul Jalil, dia nak mengata saya katalah. Saya tak ada masalah saudara. Kalau orang nak kata saya seronok juga sebab tiap-tiap kali mereka memfitnah mengata saya, dapatlah lagi tambahan saya untuk di akhirat nanti. Bukan senang dapat pahala saudara dalam keadaan sekarang hari ini saudara. Saya cuma selalu saya katakan saya ingin menyantuni persahabatan. Macam saya Faris Omar tu tak silap saya kawan lama saya tu. Takkan nak marah saya, kenapa nak marah tiba-tiba? Soalnya kita aliran fikiran dari segi politik jangan kita campur adukkan. Saya berkali-kali mengingatkan teman-teman, saya cakap terang saja, ramai kawan-kawan saya yang berada di sebelah sana, tapi saya tidak melihat mereka itu sebagai musuh saya. Saya tidak melihat mereka itu sebagai cabaran atau lawan saya. Saya melihat bahawa mereka sahabat mesti disantuni. Soal berbeza pandangan, berbeza pendapat itu biasa. Jadi saudara merasakan, sebab itu saya selalu mengatakan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara Nur Hayati Hussein dia kata melalui rancangan begini dapat menginsafkan diri. Itu saya minat matlamat saya, saudara Puan Nur Hayati, supaya kita sama-sama insaf bahawa dalam hidup kita hari ini saudara macam-macam kejadian. Bukan satu dua. Saudara Rabuddin Pasal dia kata campur aduk lah. Yang esok macam mirojak lah katanya. Itu saya. Jadi bagi saya merasakan dalam kehidupan kita ni, petang-petang kita bercerita apa yang berlaku. Saya tengok cerita macam dia berlaku di Sungai Penchala semalam, memanglah menyentuh perasaan kita. Anak sanggup membunuh kedua ibu bapanya. Dan mengimbau kembali macam mana cerita yang ditulis, yang saya dapat laporan dari negeri China sana, bahawa anak itu bijak, usia 10 tahun dah masuk universiti, tiba-tiba dia sombong dengan kedua ibu bapanya. Kalau hendakkan dia belajar juga di Beijing, dia berartinya mungkin datang ke kawasan pedalaman lah. Dia bukan lahir membesar di kota Beijing. Dengan syarat mesti belikan dia satu pangsa puri. Paksalah kedua ibu bapa dia mencari wang untuk menyediakan tempat tinggal dia. Tapi akhirnya bila dia berjaya, dia terus jadi sombong dan tak ke mana pun saya akibat orang sombong. Kembali balik hidup dengan kedua ibu bapanya. Dia nak kata merempat, tidaklah, tapi mengharapkan wang ataupun kehidupannya ditanggung oleh kedua ibu bapa. Itu yang berlaku di Beijing. Dan saya juga mewawarkan, jangan maksud marah, bagaimana kisah seorang gadis yang genius, yang begitu menjadi kebanggaan kita. Dalam usia yang begitu muda dapat masuk universiti, apa itu dia dapat peluang belajar di London, dan kita mengharapkan dia akan menjadikan bunga-bunga bangsa yang akan datang, yang akan mengharumkan persada dunia kita. Akhirnya tiba-tiba dapat berita, tak tahulah. Saya tak tahu apa ceritanya. Sampai sekarang ni sepi, dan saya rasa kalau benda tu teruk sangat negatif, tak payahlah kita wawarkan. Tapi bagi saya kita kecewalah. Begitu kita mengharapkan. Kita boleh menatap kisah-kisah kejayaan anak-anak yang berkemampuan, yang dianggap sebagai anak-anak yang genius. Sewajarnya kita appreciate ataupun kita merasa bangga dan mendoakan kejayaan mereka. Tapi kadang-kadang begitulah saya. Lelaki tak sempoi. Cakap syok sendiri tapi duduk layan. Dekat live ni tak tahulah. Tapi secara lelaki tetap sempoi, tak apa, jangan marah, biarlah mereka. Saya tak marah. Dia orang nak kata apa pun katalah. Bagi saya selalu mengingatkan bahawa bukan syok sendiri saya. Saya mengingatkan supaya kita adalah sedikit kesedaran. Macam cerita, mungkin saya tak tahulah, mungkin terkena pada saudara keluarga anda marah dengan saya, tak tahulah. Cuma saya tak tahu. Begitu juga macam anak muda, anak kecil yang genius, yang diangkat oleh Jesus Today jadi dalam filem, masuk dalam filem dan sebagainya saudara. Tapi tak tahu apa jadi. Tak silap saya dalam tahun 2000 sampai 2020, tahun 2000 dulu saya ada membaca kisahnya. Dia berniaga di pasar sehari di Kuala Ketil. Itu saya tak tahulah. Selepihnya kita tak tahu. Dan kalau teman-teman yang tinggal di sekitar kawasan Kuala Ketil, kalau dapat cerita, Gaddafi ni
satu anak yang dianggap genius, usia 5-6 tahun dah boleh membaca. Itu keadaannya, saudara. Jebat Pembela, terima kasih Rabudin. Kita hadamlah perkara-perkara yang komen negatif. Tak apa, saudara. Saya tak ada masalah bagi saya. Bila saya membuat live ini, saya expect jangan kita anggapkan pujian saja, saudara. Kadang-kadang pujian-pujian itulah yang membuat kita alpa dan leka. Kerana pujian, genius, hebat, akhirnya macam mana? Betul, saudara Is, dia jadi anak angkat Profesor Allahyarham Pak Engku Aziz. Betul. Punya kehebatannya, kebanggaan. Tapi tak tahu apa jadi selepas itu. Itu yang saya katakan, sepatutnya kita kalau boleh lah, anak-anak yang dianggap istimewa lah, kau yang teristimewa tu, perlulah kita ikuti perkembangan dari tahun ke semasa dan ke semasa, saudara. Supaya dia akhirnya dapat menjadi generasi yang baik. Jangan kita biar gitu. Kerana memanglah dia genius ataupun hebat daripada satu bidang. Tapi bidang yang lain mungkin tidak. Sebab itu sekarang ni, kemudahan untuk belajar ke pusat pengajaran tinggi itu memang mudah. Macam saya, ada kawan-kawan saya bila tanya, anak-anak macam mana? Anak saya belajar dekat Mesir, anak saya belajar dekat Jordan, anak saya belajar dekat universiti di Amerika. Okey, Alhamdulillah. Tapi ada kalanya tak nak balik. Kerana mendirikan rumah tangga dengan warga London, dengan warga Perancis, dengan warga England, warga Amerika. Itu saya rasa rugilah. Rugi negara kita kerana kita hantar mereka belajar ke luar negeri dan akhirnya mereka menetap di sana, tak akan baliklah kalau mendirikan rumah tangga berkeluarga di sana. Itu keadaannya, saudara. Lelaki tetap sempur, dia orang ni tak habis-habis berpolitik. Tak ada cerita pun. Saya nak bagi tahu pada teman-teman, pukul 5 petang bukan cerita politik. Kalau nak mendapat pandangan daripada saya tentang politik, bukan jam 5 petang. Jam 5 petang saya bercerita tentang kehidupan. Ataupun masa silam dalam memori. Memori itu kita mengimbau kisah-kisah silam. Mungkin waktu bila saya mengimbau dalam kisah memori itu, adalah cerita-cerita tentang orang politik. Tapi bukanlah cerita politik saya. Itu keadaannya, ya Nur Hati Husin. Bagi saya sentiasa ingatkan apa yang kita peroleh. Dan kisah kejadian masyarakat ini, sejak akhir-akhir ni, saya agak begitu terpana lah saya dengan berita-berita. Nampak gayanya macam ada trend, macam ada satu situasi yang berterusan berikutan. Selepas saja adik Zin yang mengalami nasib malang, hilang dari rumahnya di Mutiara Damansara, berhampiran juga dengan kawasan di Taman tu di Sungai Penchala, saudara. Dan tiba-tiba adik Zin ditemui meninggal dunia, ditemui mayatnya dalam berluka. Bagi saya satu sajalah, kenapalah anak yang begitu malang, dia lahir, dia tidak genius, saudara. Dia ada dia bukanlah istimewa. Tiba-tiba dia hilang, kemudian didapati dibunuh. Jadi berartinya kekejaman manusia sehingga sanggup membunuh. Kemudian 2-3 hari lepas itu, macam semalam, timbul cerita di Sungai Penchala. Pula dah anak sanggup bunuh ibu dan bapa. Kita tak tahu. Menurut polis, menurut polis bahawa dipercayai kedua ibu bapanya mati kerana ditikam oleh anak sendiri. Mati lagi, bunuh lagi, saudara. Jadi retinya manusia hari ini sudah semakin kehilangan perasaan, kehilangan kasih dan sayang. Saudara Norin Paris, terima kasih. Saudara, bila mereka hilang kasih sayang, ini terjadi. Sampai bilakah negara kita akan dibiarkan dengan lahirnya warga yang tidak ada kasih sayang, warga yang tidak ada tamadinah dalam kehidupan, tidak ada budaya menghormati, saling hormat menghormati, dan paling penting mengenang jasa. Saya bila menyentuh soal ibu dan bapa ni, kalau anak-anak tak kenang jasa, itu yang menggamit emosi saya. Sama ada marah ataupun sedih. Yang ini saya betul-betul sedih, saudara. Marah dah ke tepi dah. Marah, benci dah ke tepi dah. Cuma saya sedih. Dah itu ke tahapnya tu. Mula-mula kita tak suka, kemudian kita marah, kita benci, lepas tu kita sedih. Sedih melihatkan anak bangsa kita, saudara, sanggup membunuh kedua ibu bapa. Dan ini bukan kejadian pertama. Ini adalah kejadian yang dulu pernah berlaku juga. Jadi saya merasakan bilakah masanya akan lahir
generasi kita yang sentiasa menghormati. Sebab saudara, saya nak bagi tahu, negara kita ini adalah negara yang makmur. Kita negara, orang katalah negara yang ada budayanya. Kita ada sopan, ada santunnya. Macam saya selalu katakan dalam selalu saya baca rukun negara kita saya. Pertama-tama sekali kepercayaan pada Tuhan, dan penutupnya pada rukun negara 5 perkara itu adalah kesopanan dan kesusilaan. Dan apakah ini gagal diterapkan dalam generasi kita, sama ada generasi muda, generasi yang lebih kecil lagi, ataupun generasi hari ini. Kalau usia 42 tahun sanggup bunuh ibu bapa itu, saya rasa generasi hari ini, bukan generasi yang akan datang, bukan generasi yang lebih muda. Itu gambarannya saya. Saudara Mansur Wahab, selamat santai-santai petang, sambil dengar-dengar cerita. Sini melabun saudara. Sambil petang-petang ni minum teh tarik ke, minum kopi. Kalau hujan-hujan begini dapat kuih lemping, sedap saudara. Itu saya suka cerita saya. Saudara Ismail Muhammad, apa nama kedai dia tak tahulah. Ismail selalu saya marah dengan dia. Saya mahu kalau membawakan kedainya, kedai ikan bakar tu. Raja Sulaiman, Raja Mahmud, Najib Razak dapat membawa arwah ibunda Tuh Puan Raha bersembayang dalam Kaabah. Ya, Raja Sulaiman, Raja Mahmud. Itu bagi kalau kita dapat membawa ibu kita ke Tanah Suci Mekah, itu adalah rahmat. Dan jangan kita fikir apa yang berlaku di Niawi. Saya Alhamdulillah satu ketika dulu saya berkesempatan lah. Tak sempat lah buat haji saya sebab arwah ibu saya dia buat haji lebih awal. Kemudian bila saya dapat peluang menunaikan umrah bersama keluarga, saya bawa ibu saya. Bapa dah lama meninggal. Jadi waktu ibu saya tu, itulah rasanya saat yang paling manis saudara. Saya duduk di jendela hotel tu besar di Tanah Suci Mekah, menghadap ke arah Kaabah. Duduk dekat jendela tu, saya tengok begitu, saya lihat ibu saya. Waktu itu ibu saya dia tak boleh lagi nak bergerak macam dululah. Dia terbaring dekat katil, tak bersihat. Ada orang jaga dia, alhamdulillah. Saat itu saya rasalah satu kepuasan dalam hidup saya, bahawa daripada seorang penuri getah, bagaimana ibu saya berkorban memelihara saya dengan menyara kehidupan saya, sanggup saban pagi menyembah pohon-pohon getah saya, torih getah jam 5 pagi, kemudian balik buat kuih, berjual kuih saya. Tak berhenti lah orang kata. Orang Perak dia selalu gitulah, kalau sibuk sangat tak kering bulu lah saya. Lepas balik saja menuri getah, kita menganyam ini bakul ini untuk raga orang buat semayan. Kemudian baru masak nasi ataupun masak kanji untuk makan malam. Malam pula tu kukuh kelapa jam 2 pagi, 3 sampai 1 pagi, 2 pagi. Tapi selalunya senja-senja selepas maghrib, arwah ibu saya akan duduk dekat ujung, dekat tepat, saya masih terbayang lagi saya. Di ujung di depan pintu tu, dia mengasah pisau getah. Pisau menuri getah dia kena tajam. Saat itu saya masih ingat lagi, bila saya dengar guruh saya teringat kata-kata ibu saya. Sambil dia asah getah, pisau getah tu, dengar bunyi guruh berdentang. Ibu saya cakap, nampaknya macam nak hujan. Tak adalah kita nak makan besok ya. Retinya bila dengar guruh tu, ya dulu menuri getah hujan, mana boleh menuri getah. Jadi kata tak adalah kita nak cari macam mana nak makan besok. Begitulah saudara. Dia bukan mengeluh kesalahan, tapi itulah orang kata meratapi tentang kehidupan. Dan bila akhirnya Allah memberikan saya rezeki, saya berkesempatan bersama membawanya pergi ke Mekah. Bagi saya itulah kemenangan. That is my winning point in my life. Tapi tak lama saya selepas itu dia kembali ke rahmatullah, meninggalkan saya untuk kembali terkutang kanting di dunia yang fana ini saya. Sebab itu kadang-kadang bila saya dengar lagu Ebit J.I.D, lagu Ebit J.I.D, lagu Ayah, apa ke nama lagu tu, kadang-kadang melalui air mata saya mengenangkan tentang itulah kehidupan kita. Ini perjuangan itu masih diteruskan, dan itulah hidup kita saya. Bagaimanapun saya mengharapkan teman-teman yang masih punya ibu. Semalam saya ingat lagi, semalam saya makan tengah hari. Sekali lagi saya dihadapkan dengan satu peristiwa, seorang anak gadis memimpin tangan ibunya keluar daripada kereta. Anak gadis tu bawa kereta, ibu dia keluar daripada kereta, dia pimpin ibunya. Ibu dia, saya ingat dia kena sakit mungkin kena stroke.
milestone. Dia pegang tongkat jalan terketar-ketar. So dia nak naik ke tangga nak masuk ke kedai makan tu saudara. Dia terpaksa pegang, ambil masa dekat 5-6 minit. Saya berhasrat untuk menolong tetapi takut saudara, takut dia salah anggap. Jadi saya abang tengok je lah. Tapi di jauh di hati kecil saya kata, inilah anak-anak yang pasti akan mencium syurga yang terlalu indah. Kerana dia pimpin ibu dia bawa masuk kedai makan semalam hari Sabtu saudara. Dia masuk kedai makan, dia bawa ibu dia makan, kena turun, nak turun daripada tangga tu terketar-ketar. Begitulah saudara. Anak yang mampu menyantuni ibunya dengan penuh kasih sayang. Jadi saya harap teman-teman semua, jadikanlah ini sebagai satu iktibar pada kita. Bagi mereka yang masih punya ibu dan bapa, santunlah mereka kalau mereka walaupun setua macam mana pun usia mereka. Dan kalau mereka telah pun pergi, setiap kali kita solat, jangan lupa sedekahkanlah Al-Fatihah agar rohnya sentiasa ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Agar mereka damai di sana, kita adalah anak-anak yang sentiasa mengenal mereka. Kita jumpa lagi saudara. Jumpa jam 9.30 malam nanti. Kita berbicara tentang politik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.